Jelajah Pantai Timur menjadi pilihan percutian kali ini. Jom! Plan asal sebenarnya nak pusing dari Pahang, Terengganu, Kelantan, terus Kedah, Perak dan balik ke Selangor. Tapi disebabkan nak balik semula ke Indah Mahkota, cuti pun tak panjang, jadi kita tukar plan dari pusing Semenanjung kepada jalan Pantai Timur saja. Itinerarinya dari Shah Alam kita menuju ke Lebuh Raya Karak, terus masuk LPT 1 dan sambung LPT 2 exit Dungon untuk ikut jalan pantai. So, perkara pertama selepas exit dan sampai Dungon, kita isi perut dulu di warung lemping Nyo. Memang sedap guys. Cuma lemping je dah habis. Ada nasi kunyit, nasi dagang, nasi kabu, semua sedap. Dah settle perut, teruskan perjalanan, kita singgah Rantau Abang Forest atau hutan Lipur Jambu Bongkok. Tak berapa jauh daripada warung lemping Nyo tadi, dalam 1-2 kilo, no, lebih kurang lah, tak lebih 5 kilo macam tu. Sempang hutan Lipur Jambu Bongkok ni tak berapa perasa sangat dan jalan dia agak macam ni lah. Let's see what's that. What is that? So big. Oh, chill daddy. What's that? Komodo dragon. Komodo. Cik, kau boleh masuk ni? Confident kan kita kata boleh je masuk. Dah masuk dalam 300 meter, kelihatan semuanya dah ditinggalkan. Jika kita ke hadapan lagi dalam 500 meter, kita akan sampai pintu masuk hutan Lipur Pokok Gelam. Tak silap, kat sini juga ada bekas tapak penetasan Telur Penyu. So, maka pusinglah kembali kita untuk meneruskan perjalanan. Kita terus menuju Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu. Perjalanan sejauh 63 km ni mengambil masa lebih kurang sejam lebih lah sebab drive santai-santai kan. So kita akan melalui Pantai Jambu Bongkok, Pantai Gong Balai, Pantai Mercang Angin Berbisik. Lepas tu kita lalu Masjid Kampung Rusila. Ni tempat Tok Guru Haji Adi. Malangnya hanya dapat lalu je, tak dapat nak singgah. Sebab kita punya masa pun tak terlalu panjang. So inilah Masjid Rusila dia. Dan kita teruskan perjalanan lagi sampailah ke sempadan Kuala Terengganu. Dalam 5 kilo dari sempadan Kuala Terengganu, kita rentas Sungai Ibai melalui Jambatan Kuala Ibai. Di sebelah kanan ada Masjid Terapung. Tengok kat Google, cantik masjid dia. So kalau korang pergi ke sini, singgahlah sebentar. Dah penat menawar Taman Tamadun Islam, esoknya kita orang check out 9 pagi. Planning asal nak sarapan di kedai kopi buruk, tapi disebabkan bawa budak-budak, memang timing susah nak on time. Terlambat sikit je, kedai dah full pack. Kita tak nak schedule delay, so kita jalan terus mengikuti laluan Kota Baru Kuala Terengganu sebelum kita masuk Kuala Terengganu bypass. Sempadan daerah Kuala Nerus. Dari Kuala Terengganu bypass, kita orang masuk laluan kampung, singgah Masjid Kampung Pagar Ubi dan terus saja sampai jumpa bulatan Batu Rakit. So kita ambil laluan Jalan Merang untuk hala ke Surau Langgar Rindu. Tapi sebelum tu kita orang nampak warung depan Sekolah Integrasi Batu Rakit. Kita layan dulu tegak. Budak-budak pun dah bising lapar. Dia orang lambat. Di Surau Langgar Rindu ni memang ramai pelancong yang singgah untuk bergambar sambil menderma. Korang tengok ni. Korang nampak apa? Tada! Ada hidupan di situ rupanya. Untuk detail Surau Langgar Rindu ni, korang boleh check it out di short atau TikTok Farina Irwani. Lama juga singgah meneliti kayu tembusu yang unik sambil bertanya-tanya Pok Su akan beberapa soalan biasa-biasa. Tapi susah juga sebenarnya sebab ramai pengunjung. Dan surau ini nampaknya masih banyak lagi yang perlu dibuat.
Barang pun banyak dan agak sukar nak shoot angle yang clear. Kalaulah aku ada masa, nak juga aku tolong susun. Sembang boleh lah kan? Hahaha. So, memang cantik je surau ni. Lebih indah pemandangannya kalau dah siap satu hari nanti. Bagi sesiapa yang nak singgah sini, dermalah sedikit duit untuk Pok Su meneruskan pembinaan surau persendirian ini supaya dapat mempercepatkan proses dia dan korang pun akan dapat ganjaran juga di akhirat nanti, ya tak? Walaupun tak habis pusing lagi, tapi disebabkan ada ramai orang, ruang pun kecil aja sebenarnya. Kita orang pun meminta izin pada Pok Su untuk meneruskan perjalanan yang masih jauh. So, sehingga kita berjumpa lagi Pok Su. Semoga Pok Su terus sihat dan dipanjangkan usia, insya-Allah. Area pantai Penarik. Okey, jom kita naik lagi sampai pantai Penarik. Dah nampak laut dah tu. Wow, cantiknya. Berhenti. Kita OOTD dulu. Pantai Penarik ni dia bersambung dengan Pantai Ruspulo. So dia ada banyak jalan masuk. Korang jangan ambil yang dekat center tu sebab dia susah nak masuk dan susah nak keluar. Korang masuk jalan kecil-kecil macam ni Lebih senang nak keluar, lebih senang nak masuk sebenarnya. Obviously, kalau dilihat pantai dari Terengganu sampai ke Kelantan tak sesuai untuk mandi-manda. Ombak dia kuat tapi tak tahulah kan time-time musim lain. Nak main layang, berkelah bolehlah, bergambar cantiklah. Kalaulah ada banyak masa, boleh juga pacak kursi ambil angin dia sambil pejam mata. Tapi petang dah ada janji dengan Biras nak jumpa makan-makan di Pasar Malam Bulu Kubu. Tapi sebelum tu nak kena check in dulu sebab nak solat dan berehat. Nah, sis tinggalkan korang dengar bunyi angin laut yang menenangkan tu. Ini dah keletah anak beranak aku. Tengok. Kalau nak suruh balik macam tu lah. Meleceh-leceh je. Relax je. Sekarang kita sambung perjalanan menuju ke Setiu Wetland. Tak jauh dari pantai Penarik tadi, kita akan bertemu dengan Masjid Kampung Penarik. Betul-betul dekat bulatan kecil ni. Bulatan ni tak ada nama. So, kalau ikut jarak daripada pantai ke Setiu Wetland dalam 19 km macam tu je. Tapi sebab jalan dia jalan biasa, kita tak dia nak laju lah. So, dia ambil masa lebih daripada 19 minit sebenarnya. Melalui jalan Kampung Raja, Kampung Cik Salamah sebelum masuk jalan Pengkalan Gelap. Kalau dah masuk Pengkalan Gelap tu makna dah tak jauh dah tu. So, inilah pemandangan yang dapat dilihat sepanjang laluan ke Setiu Wetland. Dah sampai pun Setiu Wetland. Untuk video Setiu Wetland ni, korang boleh check it out dekat sis punya short ataupun TikTok video. Semua detail ada dekat situ. Penat menapak 2 km, plus minus lebih kurang, harus teruskan perjalanan. Plan asal nak solat di Masjid Kampung Laut, tapi sebelum sampai Jelawat dah mula perlahan kenderaan. So, kita orang terpaksa skip Masjid Kampung Laut dan terus menuju ke homestay untuk check in. Happy container dekat dengan jambatan Tok Bali. Oh, laut lepas. Hey, want to see the sea? Wow.
Okey, dari Jambatan Tok Bali ni kita akan jalan terus sampai jumpa simpang replika kapal nelayan Tok Bali menuju Jelawan. Okey, sedikit jam dekat situ dan kita ikut Pekan Gunung Bacok untuk ke Rumah Canggung. So, inilah Rumah Canggung. Memang canggung nak sampai, tapi disebabkan kita recam dari luar, yang ini, dia punya decoration ni, so kita terus, oh ini Rumah Canggung. Kita masuk lah. Actually, laluan masuk lorong Rumah Canggung ni ada signboard, cumanya memang susah nak nampak sebab penuh dengan kenderaan parking pergi ke kedai makan dan juga bandel. Pangan. Okey, dia suruh masukkan password. Apa mekanisme dia dikumpul dengan pintu. Terus saya ingat, orang mati-mati lah ingat. Orang ingat mati-mati lah apa nama macam Ya, encik mata kaki itu password. maksudnya. Oh, terbuka dulu. Assalamualaikum. You are not. Terus. Let's go. Ni pasar apa tadi, Pak? Pasar Buluh Kubu. Kubu Buluh. Tak ingat. Ya, silakan. Tak kisah. Janji kenyang. Dah kenyang mencekik Maggi kerabu. Amoh, kita ke main house camp. Nak tengok kelip-kelip. So, jalan mengalir ke camp ni memang mencurigakan sikit sebab dia gelap, kecil. Tapi dah namanya pun camp kan? Hai. Bila dah sampai, sekali tutup dah. Cumanya sempatlah sis meround dalam camp. Tengok banyak juga aktiviti main house camp ni. Cumanya tak rekod sebab ramai penyewa tengah mandi kolam dalam tube. So tak proper pula. So and then lepas kita orang pusing-pusing, kita orang balik ke Rumah Canggung lah. So dia punya, kalau nak tengok list aktiviti di main house camp ni, sis akan tunjuk sekejap lagi. Korang baca lah. So sinilah kaunternya. Hey bro, I want some flip. Dia jawab ke? Dia jawab kan, baru tahu. We don't have any firefly. We have This one, kita orang nak pergi sini ni. This one, night walk ni. Melihat kelip night menangkap walk. ikan gapi. Mandi kolam kanak-kanak. Esoknya, dia punya semangat nak tengok free duty Pengkalan Kubur. 5:30 pagi dah bangun guys, siap-siap dan berkemas untuk check out. Macam ginilah setiap kali travel. Check in lambat, check out cepat. Sebab tu memang cari hotel atau homestay yang murah-murah je sebab lebih nak mandi, tidur dan solat. Jadinya dari Canggung ke Pengkalan Kubur, kita akan tempuh bandar KB dulu untuk sarapan di Cik Pan Noodle. Dan kita terus saja menuju ke free duty, akan lalu Wakaf Baru, Kubang Batang, Bunohan dan beberapa wad di sebelah kiri dan kanan. Agak menarik juga ya sebenarnya daripada Terengganu sampai ke Kelantan, memang banyak jumpa masjid-masjid yang unik, cantik dan besar-besar. Seronoknya lah hai tengok, rasa tenang je jiwa. Jom kita teruskan perjalanan. Nanti di Pengkalan Kubur tak ada video tau. Otaknya asyik nak shopping. Kemudian kami park di luar pagar sebab tak nak buang masa queue terlalu panjang. Baik jalan kaki je. Oh, chill lah bang. Baik-baik. You baik tu? Baik dah, baik. Apa nama wakaf-wakaf ni? Izzah kata banyak pengaruh Thailand dah. Sedikit informasi di Pengkalan Kubur. Sama ada park luar atau dalam tak kisah. Cukai tetap dikenakan. Peniaga dalam kata RM200 baru kena tax RM10. Tapi sampai di checkpoint, custom charge 10% dari nilai belian walaupun coklat je. Nak cakap custom kat Malaysia ni bergantung kepada keberuntungan seseorang tahu, sebab nasib-nasib tak kena, nasib-nasib dapat diskaun, nasib-nasib kena full tax. Dalam duty free tu kita orang tawaf 2 jam. Lepas settle je, balik singgah makan di area Pantai Seri 7. And then kita berhenti solat di Masjid Al-Ismaili. And
Lepas settle, kita shoot terus ke Kuantan dalam 380 km macam tu. Gerak keluar dari pekarangan masjid dalam 3.30 petang. Sampai Kuantan jam 9.30 malam macam tu. Selasa esoknya, kita orang gerak balik ke Shah Alam lah. Lepas hantar anak masuk KPM Indrama Kota. Terus saja shoot highway, exit Jalan Bentong Lama nak ikut Batang Kali kononnya. Sebelum kita sambung cerita, kita layan dulu Jalan Bentong Lama ni. Nak dijadikan cerita, sampai dekat Genting Sempah termasuk jalan ke Genting. Sebenarnya cantiklah tu susunan Allah nak suruh solat di Masjid Yayasan Muhammad Noah. Walaupun plan asal nak berhenti di Shell atau Petronas untuk jimatkan masa. Lepas solat jamak kasar, kita orang tunggulah waktu maghrib sebab masjid pun selesa kan. Cuaca pun sejuk. Sebelum kita teruskan perjalanan menghala ke Jalan Batang Kali. End up kena tahan polis, tak boleh masuk guys. Lupa, Batang Kali kan ada kes tanah runtuh dekat Father's Organic Farm hari tu. So, nak tak nak kita orang terpaksa U-turn dan tempuh lagi 3-4 jam jam kronik di Gombak. Bila memikirkan perjalanan 3-4 jam semata-mata nak tempuh jam, badan dah mula rasa flat, kepala dah start sakit sebab non-stop drive guys. Jalan 4 hari tanpa tidur dan rehat yang cukup. So husband decide berhenti tepi selepas U-turn roadblock polis tu. Sejam jugalah kita orang sidai. Last kita orang check in dekat-dekat area situ untuk rehatkan badan dan minda di Mid Hill Genting. So besoknya kita orang balik lah. Alhamdulillah perjalanan selamat pergi dan balik.